Sebab itu bila jiran-jiran main melawat, main ziarah anak dia, dia panjang tengkok duk tengok orang. Panjang tengkok duk tengok. Kadang-kadang dia panggil yang tetamu tu, "Oi, ya tak mai ke?" Dia panggil nama bini orang tu. "Oh, Tok Wah. Ya ni tak mai Tok Wah, saya seorang lah mai." Dia salam dia, "Oi." Nampak tu. Dia nak kawan. Tuan-tuan ingat bela mak ni bela saja ke? Buat biskut Mary tak dengan susu dah. Kita pun tengok bola Malaysia lawan Singapura. Mak tu dia nak menyimbang, dia nak menyimbang, dia nak menyimbang, dia nak menyimbang. Dijaga-jaga tuan-tuan. Jangan kata kita dah bela, tapi sebenarnya kita jadikan penjara dalam rumah tangga pada mak kita. Baik, ketahuilah wahai saudaraku, apabila seseorang itu menyusu pada seorang perempuan, sampailah cerai bernyusu, walaupun dibayar dengan upah sekalipun, tidaklah jua lepas daripada hati seseorang yang menyusu. Yang mengenang budi akan besar jasanya. Demikianlah halnya selama tidak dapat menghilang dan membalas jasa ibu susu. Kita hantar anak kita orang lain bela, tiap-tiap pagi 6 tahun orang bela anak kita. 6 tahun orang bela anak kita. Kita ni cikgu sekolah, daripada awal beranak sampai 6 tahun. 6 tahun berhenti hantar pasal anak masuk tadika. Jadi kita kena ingat jasa pengasuh tu. Ingat apa ustaz? Saya bayar 150 sebulan. Cukup ke 150? Kadang-kadang 150 tu lah duk beli moi, beli nestem. Kadang-kadang 150 tu lah duk kipas lah, duk ayak lah, apa tak cukup. Sebab tu kita kena jasa, kenang jasa orang yang bela anak kita. Dan kita pun pernah dibela oleh orang. Kenang jasa orang yang bela kita. Maka pada bab ini ada satu pengajaran bagi cara membalas jasa, iaitu pengajaran daripada Nabi SAW. Hadisnya dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Hajjaj Al-Aslami annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, ma yudhibu anni madhammatar rada?" Faqala ghurrah abdun aw amah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Hajjaj Al-Aslami, bahwasanya dia telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal dirinya telah disusukan oleh seorang perempuan, maka tak kala telah cukup akalnya memikirkan budi orang serta pandai pula mengenang jasanya, sudahlah tiada terlepas dalam hatinya sentiasa duk berfikir, macam manalah nak balas jasa mak susuannya yang memberikan dia susu. Maka berkatalah hatinya, dia nak balas jasa mak dia. Maka dia pun bertemu dengan Nabi SAW. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimanakah caranya nak membalas jasa mak susuan yang menyusukan saya waktu saya kecil?" Ini dia datang kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menjawab, "Ghurrah abdi," atau jariyah, kata Nabi. "Maka hendaklah kamu membalas budi ibu susu kamu. Berilah kepada dia seorang abdi kecil atau seorang jariyah kecil, supaya dipeliharanya sampailah besarnya, akan jadi gantimu menjadi anak susuannya. Maka apabila sudah besar pembantu rumah tadi, anak kecil tadi, bolehlah dia meringankan tugasnya, bolehlah dia membantu mak susuan kamu. Maka itulah ya Ibnul Hajjaj, mudah-mudahan boleh melepaskan dan memuaskan hati membalas jasa ibu susuan kamu yang telah memberikan engkau sesuatu barang, yang mana barang itu disusunya kamu macam anak dia sendiri." Itulah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau boleh, kalau dia dah tua, anak tak ada, laki pun dah mati, maka kamu ambillah seorang pembantu rumah, letak pada dia. "Okey ustaz, saya cari pembantu rumah, saya tinggal kat mak susuan saya, macam gaji bulan-bulan tu siapa bayar?" "Hang lah." "Oh, ingatkan saya cari je." "Macam tu saya tak bayar pun tak apa."
Hang cari letak di rumah orang tua tu, hang bayarlah gaji dia. Alah 700 dah sebulan. Bagilah 700 sebulan. Oi, teruk Ustaz, 700 sebulan. Kalau tak mampu duduk diam. Gaji saya pun 1,500. Macam mana saya nak bagi 700 sebulan? Tak payah bagi. Sebab bukan wajib. Bukan wajib kita balas jasa mak susuan. Tak wajib. Seulang balik, tidak wajib membalas jasa mak susuan. Yang kena balas jasa mak kandung atau mak tiri kita yang duk bela kita. Lepas mak kita mati, pak menikah baru. Pak menikah baru dapat maknya mak tirinya tu kenalah balas jasa mak tiri. Tapi ustaz, mak tiri saya tak bela saya. Habis tu dia bela siapa? Dia bela pak saya. Masa tu saya umur 40, pak saya 64. Jadi pak saya menikah dengan makcik ni umur 56. Dia bela pak saya sampai pak saya mati umur 70. Habis tu, lepas pak mati kami buanglah mak tiri ni, bukan mak kami. Lepas tu hang tak bela mak tiri hang. Bela apa dia, bukan mak kami mati dah. Betul lah mak hang dah mati. Betul lah dia ni mak tiri hang. Tapi hang lupa ke jasa dia bela pak hang? Pak hang tu duk cuci buah pinggang tiap-tiap minggu. Siapa duk tunggu dia 4 jam kat hospital? Macam dia juga cuci buah pinggang. Pak hang tu sakit buah pinggang. Siapa yang duk bagi makan ubat setiap pagi? Mak tiri hang lah. Hang bukan balik, hang duk Kuala Lumpur. Raya pun tak balik. Yang duk jaga bapak kamu ialah mak tiri kamu. Macam mana kamu tak balas jasa dia? Mana ada orang nak nikah dengan orang tua hak sakit? Dah lah sakit buah pinggang, lelah pula. Ni kadang-kadang anak bila pak dia mati, dia buang gitu ya mak tiri. Pinggan sebutir pun tak bagi kat mak tiri. Selai pinggang keluar daripada rumah arwah suami dia. Lah duk tumpang pondok orang tua-tua, duk tumpang kebajikan. Apa salahnya dia bela pak kita waktu pak kita tua, pak kita sakit, dia bela teruk pada kita bela lagi pak kita. Kita kata makcik, pak dah mati. Makcik pun mak kami juga, mak tiri pun mak kami juga. Lah rumah ayah ni makcik duduk lah. Kami bukan balik Taiping pun. Makcik duduk sini. Inilah rumah makcik, kami bagilah adik-beradik sepakat tukar nama bagi kat makcik. Jadi tak salah pergi duduk melarat rumah orang. Dapur tu nak rebah dah, makcik repair lah. Atap pun dah bocor, tukar atap baru dah. Janganlah macam itu. Tu nama dia raging orang tua tu pula. Duduk sini makcik, buatlah semua harta ni, pinggan mangkuk, kain baju kan makcik punya. Kami tak mau apa. Itulah yang terbaik bagi kat dia. Ni tidak makcik, lah ayah kami mati dah. Makcik bukan mak tiri kami. Kami tak mau bagi apa muka makcik. Makcik boleh keluar rumah ni sebab kami nak buat homestay. Subhanallah. Kawan tadi pun ambil beg keluar gitu. Mai ke sekolah saya, minta ustaz ada tak bilik nak duduk. Saya tak ada apa, sebatang kara. Padahal dia berhak dapat pusaka daripada arwah suami dia. Walaupun dia menikah 6 bulan, walaupun dia menikah 6 minggu, walaupun dia sempat menikah 6 jam saja, suami dia mati, dia dapat pusaka suami dia. Tapi pasal anak ni tak anggap dia sebagai mak. Makcik tak dapat apa. Ni harta ni semua harta kami, mak kami dengan ayah kami. Makcik menumpang sak je 6 minggu ya. Minta maaf. Kalau gitu padahal dia berhak dapat pusaka daripada arwah si mati punya harta. Walaupun 6 jam saja. Lepas akad nikah, kenuri lebih kurang balik ke rumah, laki dia semput. Duk mati dah perempuan tu. 6 jam sempat kahwin dengan orang tua tu, umur 78. Tetap berhak dapat pusaka. Ni jaga tuan-tuan, takut kita ni pergi makan benda haram, pergi makan harta pusaka.
yang orang lain punya harta. Baru ni saya pergi ceramah di Kedah. Jadi ada satu orang, dia ajak saya pergi rumah dia. Maklumlah ustaz, bila nak ceramah kena pergi ke rumah. Kita ada buat laksa sikit. Nah, laksa ni mainlah ustaz makan di rumah. Saya pun pergi lah. Datang satu orang tua, satu perempuan. Dia kata, ustaz, nak soal pada ustaz sikit satu soalan. Soalan saya, kalau kita nak buat upah haji untuk orang yang dah mati, tok nenek kita, kita tak tahu nama tok tu bin apa, kita tak tahu. Lagu mana kita nak buat upah haji untuk dia? Saya kata Allah Maha mengetahui, kita tak tahu, Allah tahu. Tak apa. Yang tu saja saya nak tanya. Saya pun tak ada apa, depa pergi ajak jamu laksa apa semua makan. Tuan rumah tu tanya. Dia kata, ustaz, tu orang tua mai tanya ustaz. Ada masalah apa? Dia duk mai rumah saya 2 hari dah. Dia duk minta duit kat saya sebab nak buat upah haji untuk tok nenek kita hak dulu-dulu. Dia kata tok nenek kita tok pada tok tu. Depa tak buat haji lagi, kita waris kena buat. Dia duk mai minta duit tu, duk kumpul duit ustaz nak buat upah haji dekat ayah pada ayah, ayah pada ayah, ayah tok ayah, tok cik ayah. Saya kata, Pak Long, kalau nak kira macam tu, sampai ke Nabi Adam kena buat upah haji. Sampai ke Nabi Adam untuk keturunan kita, tok cek, mana kita nak tahu? Apa syarat yang waris ni kena buat upah haji? Yang kena buat upah haji ialah pada orang yang kita dapat pusaka daripada dia. Sekarang yang pak kita mati, kita sebagai anak, maka kita buat upah haji pada pak. Kalau dia belum buat haji badal kat dia. Tu dia. Tok pada pak tak wajib kita buat pasal kita bukan dapat pusaka dia. Kalau nak kena buat juga, bankrupt tuan-tuan. Tok pada tok 10 tok tu dia. Tak habis-habis, tak kesudahan sampai ke Abu Jahal. Kalau keturunan kita Abu Jahal lah. Sebab tu kita buat hak atas pada kita lah. Kalau kita dapat harta daripada bapak kita, pak kita belum pergi haji, kita bayar lah. Ataupun pak pesan, kalau pak mati esok, duit pak ni buat haji untuk pak, pasal pak belum buat haji. Untuk maklumat hampa, tok hampa pun tak buat haji lagi. Jadi ambil duit pak ni, tolong buatlah sekali untuk ayah pak, tok hampa juga. Ayah pesan kena buatlah, dia sebut. Dan harta tu pun daripada pak dia yang mati dulu. Jadi kita pun dapat duit, tolak lebih kurang kita buat. Itu dia cara dia, bukan kita kena siasat. Ayah pergi haji belum? Dah. Ayah pada ayah tak tahu, mana tahu kok dia tak buat, kena buat. Oh lorak tuan-tuan. Bankrupt kita dah lah botak rambut. Lepas ni botak semuanya lagi. Ini pun kekeliruan juga orang. Masalah tentang upah haji ni tuan-tuan. Baik. Masalah memulia dan menghormatkan ibu susuan. Wahai saudaraku, adalah ibu susuan kalau dia bela kita dan dia memberi susu pada kita, daripada kita ni kecil sampailah kita ni besar, tiadalah rasanya berubah kasihnya, melainkan ialah semacam mak yang menzahirkan kita ke dunia. Dia kata kita ni kalau pernah menyusu dengan satu hamba Allah, kita sayang pada dia tu sampai kita mati. Pasal perasaan kasih sayang tu, kita tahu dia menyusu, dia bagi susu dia pada kita, kita sayang sampai ke mati. Saya tadi pagi-pagi buta dah mai dah satu orang, pukul 8.30 mai dah, duk mengadu pada dia, pada saya, yang anak dia dah tak balik rumah hampir 15 tahun. Telefon tidak, cakap tidak, balik tidak, apa pun tidak. Saya tanya makcik, tahu alamat dia di mana, rumah dia di mana? Tahu.
Tu pergi tak rumah dia? Pergi ustaz, dia tak buka pintu. Tak buka pintu pagar, tak buka bagi salam, tak jawab, picit loceng tak buka apa pun tak. Jadi 2 kali pergi buat lagu tu, makcik tahu hatilah. Jadi mai ni nak minta ustaz buat sembahyang hajat supaya terbukalah pintu hati dia. Supaya balik ke rumah balik. Hai, tu rintihan seorang mak pada anak dia. Kemudian datang tengah hari, datang satu orang pula minta saya buat sembahyang hajat dengan anak-anak yatim dan budak-budak tahfiz pada satu orang yang susah nak mati. Bukan ada di Perak, ada dekat negeri mana, Nujung. Dia minta saya pergi ubat. Saya kata tak payahlah jauh. Kalau lambat dan susah nak mati lagu tu, petua dia ambil air kolah masjid 17 kolah. Tu macam kita tu 17 kolah, ambil kolah satu. Saya pergi masjid mana lagi ada, ambil sebotol. Masjid Batu Kura ada kolah, ambil sebotol. Masjid Titi Kasai ada sebotol. Ada kolah, ambil sebotol. Masjid Air Kuning ada kolah, ambil sebotol. Jadikan 17 botol. Campur 17 botol ni, ambil sikit bagi dia mandi, lap dia. Tak pun bagi dia minum. Masa nak mandi, masa nak lap, baca Al-Fatihah 7 kali. Baca surah Al-Fatihah. Lagi tu tuan baca Al-Fatihah pula. No, Al-Fatihah, Al-Fatihah pula. Surah tu baca. InsyaAllah. Jadi doktor kata organ dia dah banyak tak berfungsi. Sekarang dok bergantung pada bantuan pernafasan. Dia tanya dekat saya, orang ni belah saka ke ustaz? Belah hantu ke? Saya kata tak tahu. No comment. Sebab saya tak tahu. Saya bukan tahu, saya tak. Saya duduk di Ipoh, dia duduk di tempat lain tu. Tapi ustaz, isteri dia abang, laki-laki ni tua dah, 80 dah. Isteri pun tua, 70 lebih. Isteri dia abang dekat saya, masa mak suami dia ni masih hidup, masa mak mertua dia masih hidup, suami hak sakit sekarang ni memang selalu marah mak dia, tengking mak dia, jerekah mak dia masa mak dia masih hidup, sampai mak dia tu mati. Nak mati tu pun jerekah lagi. Adakah sebab dahaka pada mak ustaz jadi susah lagu ni nak mati? Wallahu alam. Tapi saya teringat kata Nabi, satu-satunya dosa yang Allah balas sebelum kita mati ialah dosa lawan mak bapak. Sebelum mati Allah balas. Jadi bentuk Allah balas mati itu, cara mati lagu mana? Wallahu alam. Dah mati dah mak dia, mati lama lah, dia pun dah dekat 80. Nak kata apa? Cakap tak boleh. Doa nganga, turun balik, nganga, turun balik kata dia. Mata terbeliak katuk, terbeliak katuk, dada berombak. Tak mati, tak hidup, lagu mana nak buat? Saya kata tak tahu. Cubalah buat tengok 17 kolah masjid ni, kalau Allah izinkan. Nak minta maaf dengan siapa tuan-tuan? Mak dah mati. Nak pergi ke kubur minta maaf, jalan pun tak boleh. Nak tadah tangan minta ampun, tangan pun tak boleh cakap, tak boleh gerak. Nak mulut cakap, mak ampunkan saya mak, mulut pun tak boleh cakap. Duk ha. Hai, masya-Allah. Ya, ni anak-anak tanggang moden. Kita duk kata tanggang tu bohong, cerita dongeng. Tak usah duk kira dongeng lah. Kita ambil pengajaran daripada dia. Masalah sang kelembai pergi sumpah jadi batu tu bohong, tu betul lah. Tapi akibat lawan mak. Ada pula ustaz pergi mana pula pergi kata pula cerita Sak Labah. Sak Labah tu pun cerita tokok tambah. Mana ada sahabat Nabi lawan mak. Hadis tu tak betul, hadis palsu lah, hadis dhaif lah, hadis apa. Saya no comment, saya bukan pakar hadis. Tapi apa salahnya Sak Labah tu kita buat sebagai pengajaran? Apa salahnya? Jadi bila kita duk kata tanggang tu dongeng, cerita Sak Labah tu pun tokok tambah yang bohong aja.
Lama-lama orang akan anggap lawan mak bapak ni tak ada kesan apa. Ni yang kita takut sekarang ni. Orang tua-tua dulu dia buat cerita satu-satu benda untuk pengajaran kita. Untuk pengajaran, macam saya buat dalam radio minggu lepas, di sebalik kata orang-orang tua ada sebab-sebab tertentu. Kenapa orang tua larang buat yang ini? Kenapa orang tua suruh buat yang macam ini? Mesti ada sebab. Orang tua ni makan garam lebih awal daripada kita. Dia melalui pengalaman awal daripada kita. Ada cakap orang tua yang kita kena ikut, ada cakap orang tua kita boleh abaikan. Tetapi orang tua penuh dengan hikmah kebijaksanaan. Besok petang pukul 3, tajuk saya bawa pula dalam radio besok, pukul 3 petang, ikan siakap, gelama, ikan duri. Besok tajuk dia gitulah, siakap, senohong, gelama, ikan duri. Cakap bohong lama-lama jadi mencuri. Kita nak hurai masalah ni, siakap, senohong ni. Baik, jadi tabiat manusia ni sepatutnya balas jasa mak. Tabiat manusia. Jadi kalau tak balas jasa mak, bukan manusia lah nama dia. Bukan manusia lah nama. Kalau tak balas jasa mak, tak teringat dekat mak. Mak duk makan nasi, lauk